Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Kaizen, Continuous Improvement. Hari ini saya akan bincangkan tentang menjawab kertas 2 secara SPM, iaitu bahagian struktur di bawah tajuk Lambang-Lambang Negara Malaysia. Untuk perbincangan hari ini, saya akan bincangkan tentang jata negara. Sebelum kita menjawab soalan peperiksaan, pastikan murid-murid faham ataupun hafal maksud-maksud yang ada pada jata negara Malaysia. Bintang ini apa maksudnya, harimau apa maksudnya, dan bilah keris dan semua apa yang kita nampak ini ada maksudnya. Jom kita mulakan. Okey, kita lihat kepada simbol yang pertama, iaitu simbol bulan. Simbol bulan ini melambangkan agama Islam sebagai agama rasmi. Ini mudah kita nak ingat. Lebih-lebih lagi kepada yang beragama Islam. Okey. Simbol yang kedua adalah lambang pokok pinang. Di sini kita akan dapat lihat lambang pokok dan di bawahnya ada jambatan dan simbol laut. Ini adalah lambang negeri Pulau Pinang. Seterusnya kita lihat jata negeri Sabah, iaitu kita dapat lihat secara jelas, iaitu gambar Gunung Kinabalu yang membawa kepada lambang negeri Sabah. Okey, seterusnya adalah lambang bunga raya yang menjadi simbol kepada bunga kebangsaan Malaysia. Okey, setakat ni kita dah tahu tentang 4 lambang jata negara. Jadi setelah mengetahui tentang 4 lambang jata negara, pastikan kamu boleh menjawab soalan-soalan struktur yang menjurus kepada soalan fakta yang menyoal tentang maksud simbol-simbol dalam jata negara. Sekurang-kurangnya kita perlu ambil tahu 2 maksud simbol jata negara. Tapi sepatutnya kita kena tahu semualah, melambangkan kita ini adalah rakyat Malaysia. Seterusnya kita sambung lagi, bintang pecah 14 melambangkan lambang 13 buah negeri dan lambang wilayah persekutuan. Ia adalah lambang kepada perpaduan 13 buah negeri ini dan wilayah persekutuan. Seterusnya, lambang yang terbesar ialah lambang 2 ekor harimau yang memberi kepada lambang keberanian. Untuk pengetahuan semua, Ultra Malaya yang menjadi penyokong kuat bola sepak Malaysia juga menggunakan lambang harimau bagi menunjukkan lambang keberanian lambang keberanian bola sepak Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat kepada lambang 5 bilah keris, iaitu melambangkan negeri-negeri tidak bersekutu. Adakah kamu ingat apakah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Okey, cikgu dah sediakan peta di sini. Jom kita tengok senarai negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, terdapat 4 negeri di bahagian timur dan utara Semenanjung, iaitu Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Jadi, apakah ciri-ciri yang sama bagi negeri-negeri tersebut? Kita boleh katakan negeri-negeri tersebut berhampiran dengan negara jiran, iaitu negara Thailand. Betul tak? So, contoh di Kelantan, kita boleh tengok sempadannya di kawasan Rantau Panjang, pusat beli belah. Perlis kita ada Wang Kelian, Kedah kita ada Bukit Kayu Hitam. Tu mudah je kalau kita nak ingat. Dan ada satu negeri lagi di selatan tanah air, iaitu negeri Johor. Jadi ini adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. So kalau kamu ingat peta ni, jadi tak ada masalah lah untuk
mengetahui negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Seterusnya, lambang pokok Melaka. Jadi lambang pokok Melaka melambangkan negeri Melaka. So ada dua pokok di sini senang untuk kita ingat negeri-negeri yang terbabit. Okey, cikgu nak kongsikan tentang 4 warna yang berada dalam Jata Negara Malaysia, iaitu saya dah rumuskan di sini, iaitu hitam dan putih melambangkan bendera Pahang, hitam dan kuning melambangkan Negeri Sembilan. 3 warna ini melambangkan negeri Perak, merah dan kuning adalah Selangor. Jika murid-murid lihat keempat-empat negeri ini adalah negeri-negeri yang saling berjiran, bersebelahan. Jadi senanglah murid-murid untuk ingat warna-warna bendera yang terdapat di bahagian tengah Jata Negara dan ingat negeri-negeri yang terlibat. Lambang yang akhir sekali merupakan lambang Jata Sarawak, di mana ada lambang burung kenyalang di situ. Bolehlah kita ingat ini adalah lambang negeri Sarawak. Dengan adanya lambang-lambang ini dan maksudnya, murid-murid dapatlah menjawab contoh soalan yang akan cikgu sediakan sebentar lagi. Seterusnya, lihat contoh soalan untuk kita bincangkan. Soalan struktur kertas 2 sejarah. Gambar di bawah menunjukkan jata negara yang menjadi lambang kemegahan di negara Malaysia. Berdasarkan apa yang kita dah bincangkan tadi, nyatakan nama negeri yang dikaitkan dengan 5 bilah keris pada jata negara Malaysia di atas. Jadi ingat lagi tak apa yang kita bincang tadi, iaitu kalau kita tengok di bahagian timur Semenanjung, ia adalah negeri Kelantan. Kelantan atau Terengganu, Kedah, Perlis. Dan jika kita lihat di selatan Semenanjung, ia adalah negeri Johor. Jadi bila kamu menjawab ni, dapatlah 2 markah. Soalan seterusnya, jelaskan maksud berikut sebagaimana yang terdapat pada Jata Negara. Bintang berpecah 14. Jadi kalau bintang berpecah 14 bermaksud apa? Bermaksud bintang pecah 14 bermaksud 13 buah negeri dan tambahan ada 1 lagi wilayah persekutuan. Ini boleh refer baliklah apa nota yang saya bagi tadi. Dan kedua, bulan sabit berwarna kuning adalah bermaksud agama Islam sebagai agama rasmi. Di situ nanti kamu dapat lagi 2 markah bagi menjawab soalan fakta ini. Soalan C, mengapakah jata negara penting kepada rakyat dan negara Malaysia? Mengapakah jata negara penting kepada rakyat dan negara Malaysia? Jadi di bahagian ini kamu boleh cancelkan pertanyaan dan kamu boleh highlightkan. Apa yang saya highlight ni kamu boleh tulis pada permulaan jawapan. Okey, jata negara kena salin semula lah. Jata negara penting kepada rakyat dan negara kita kerana ia menjadi lambang apa? Okey, untuk 3 markah. Menjadi lambang kebanggaan rakyat. Okey, kamu boleh tambahkan menjadi lambang menunjukkan semangat cinta akan negara. Jata negara juga menjadi lambang perpaduan. Lambang perpaduan
Untuk individu kita ada identity card, iaitu kad pengenalan. Begitu juga untuk negara kita ada identity. Itu adalah satu lambang identiti negara kita. Dan yang paling hebat, Jatanegara merupakan simbol kedaulatan negara kita. Nampak Jadi kamu gunakan 3 je. Ambil yang paling mudah. Lambang kebanggaan rakyat Malaysia bagi menunjukkan semangat cinta akan negara. Jatanegara juga sebagai lambang perpaduan. Kita boleh gunakan juga kalau dalam pes tom yum kita kan. Kalau tengok dekat bahagian S, menunjukkan sebagai lambang perpaduan. Cuba kaitkanlah bila bersesuaian untuk pes tom yum kita, bolehlah kamu guna untuk menjawab soalan. Bagi soalan yang terakhir, bagaimanakah anda dapat mengaplikasikan cogan kata bersatu bertambah maju untuk memajukan negara? Jadi kita buangkan pertanyaan dan kita boleh salin. Daripada soalan tu kita boleh salin. Anda ini boleh tukarkan dengan saya. Mulakan ayat itu. Kena salin salin. Apa yang saya highlightkan warna kuning tu boleh salin. Saya dapat mengaplikasikan cogan kata bersatu bertambah maju untuk memajukan negara. Di mana adanya cogan kata bersatu bertambah maju? Kat sini bersekutu bertambah mutu. Lebih kurang sama juga dengan soalan. Bersatu bertambah maju. Kita mulakan ayat. Saya dapat mengaplikasikan cogan kata bersatu bertambah maju untuk memajukan negara dengan, kita pergi balik kita punya pes ni, dengan memupuk perpaduan antara kaum. Ini bagi meningkatkan kerjasama dalam masyarakat dan bagi memastikan ekonomi negara meningkat. Apabila ekonomi negara meningkat, pendapatan rakyat akan bertambah dan dapat mewujudkan masyarakat yang berdaya saing. Secara tak langsung meningkatkan kemakmuran negara dan daripada satu aspek keamanan negara kita terjamin. Dapat tak? So kamu gunakan aja perencah pes tom yum ini untuk menjawab soalan-soalan berbentuk soalan kebat tadi. Kamu boleh gunakan kata kunci yang cikgu kongsikan tadi untuk menjawab soalan ini. Okey, selamat mencuba dan saya harap perbincangan kita kali ini memberi manfaat kepada kamu. Dengan ini saya akhiri dengan salam Kaizen, Continuous Improvement.